Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam perpaduan. Terima kasih kerana terus kekal dan setia bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Sudah pasti kebiasaan pada hari Isnin kita bawakan 9 malam di TV1 dan juga saluran berita RTM. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kita menakul dan juga memberikan gambaran serta suluhan. Beberapa kementerian sudah kita bawakan dan pada malam ini kita memberikan suluhan dan juga fokus serta cabaran yang dihadapi oleh Kementerian Kerja Raya. Sebuah kementerian yang mustahak dan juga penting untuk kita menilai bagaimanakah isu-isu infrastruktur, kualiti dan juga isu-isu pentadbiran yang ditangani di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan ini. Terima kasih diucapkan dan juga selamat datang. Saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kerja Raya. Apa khabar Datuk Seri? Khabar baik. Alhamdulillah kita bersua kembali, portfolio berlainan tetapi masih di pentas yang sama. Tahniah dan terima kasih kerana bersama kami Datuk Seri. Terima kasih. Alhamdulillah Datuk Seri, untuk kita memulakan pada malam ini, molek kiranya kita berikan tumpuan dan juga suluhan berkenaan tentang selepas Datuk Seri dilantik untuk menerajui Kementerian Kerja Raya, apa mungkin fokus visi dan misi di bawah lembayung Kerajaan Perpaduan dan juga untuk tahun 2023 Datuk Seri? Ya, sesungguhnya saya di kementerian baru lah. Kerajaan terdahulu saya di kementerian yang lain. Ya. Banyak berbeza tanggungjawab antara dua kementerian ini. Kementerian Kerja Raya ini memang fokus kepada pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan. Ya. Dan dia akan memberi satu dimensi yang berlainan. Jadi untuk kerajaan baru ini, saya terima kasihlah kerana diberi peluang menerajui Kementerian Kerja Raya ini sebab dia banyak terdekat dengan saya kerana banyak berkaitan dengan pembangunan infrastruktur asas di jalan raya dan sebagainya di Sarawak dan juga di Sabah dan seluruh negara lah, ya. Tapi fokus mungkin kita lebih kepada Sarawak dan Sabah kerana kita sekarang membina Pen Borneo, jalan Pen Borneo. Dan juga pembinaan ataupun industri pembinaan ini adalah sangat penting dalam nak memajukan ekonomi negara. Datuk Seri, kalau kita ikutkan kepada perkembangan yang telah pun dikemas kini, bukan saja di portal kementerian tetapi juga di portal peribadi Datuk Seri sendiri. Beberapa lawatan telah dilakukan, beberapa ziarah telah pun dilakukan kunjungannya untuk menyempurnakan mungkin isu-isu yang berbangkit, isu-isu tidak selesai dan juga sedang dilaksanakan. Jadi untuk tahun 2023 ini, sebermulanya 2023, apakah mungkin antara isu dan juga cabaran yang sedang dan akan diselesaikan oleh pihak kementerian? Ya, sudah semestinya adalah kita fokus kepada infrastruktur seperti jalan raya dan sebagainya, paritan, cerun dan sebagainya yang berkaitan secara langsung kepada kementerian ini, tanggungjawab kementerian ini, dan juga pembinaan ataupun industri pembinaan. Untuk jalan raya, memang kita berdepan dengan cabaran yang sepanjang tahun, sepanjang masa, iaitu mungkin kalau tidak musim banjir pun ada juga kemalangan di jalan raya, ada cerun runtuh musim banjir, musim tengkujuh, juga kerosakan kepada jalan raya kerana banjir juga dan sebagainya. Dan dalam industri pembinaan kita bermasalah sekarang dengan ketidakcukupi tenaga buruh asing. Ya, ini cabaran besar sekarang. Sebab itu adalah fokus kepada kementerian baru-baru ini bersama dengan kementerian-kementerian lain, bagaimana kerajaan perlulah mencari penyelesaian. Jadi kita di Kementerian Kerja Raya memang bersama dalam usaha untuk mendapatkan ataupun memulihkan masalah kekurangan buruh asing ini, sebab industri pembinaan ini adalah sangat penting. Namun begitu, apabila diceritakan berkenaan kekangan dari segi jumlah tenaga kerja, sumber manusia untuk menyempurnakan sesuatu projek yang digarapkan dan juga digagaskan, apakah ini akan menjadi sedikit penghalang ataupun kelewatan kepada beberapa projek yang akan sudah tentulah kita dalam rekod kita terlalu banyak masalah dihadapi oleh kontraktor-kontraktor. Malah kita dapat maklumat banyak juga kontraktor tidak ingin nak meneruskan kontrak mereka kerana bermasalah dengan sumber manusia mereka, dan juga kontrak-kontrak yang ditawarkan
tidak dapat tarikan daripada kontraktor sebab mereka risau juga kalau tidak mendapat buruh asing ini atau tenaga asing ini nanti mereka akan berdepan dengan masalah. Untuk gambaran, dalam satu semasa ke semasa industri pembinaan ini memerlukan 400 ke 500 ribu tenaga asing, pekerja-pekerja di industri pembinaan. Dan sekarang saya difahamkan oleh pegawai kita berkurangan 120 ribu orang. Jadi itu cabaran besar lah. Kekangan, ketidakcukupan sehingga 120,000 jumlah tenaga sumber manusia di industri pembinaan. Okey. Datuk Seri, kita selitkan sedikit berkenaan tentang kempen keselamatan jalan raya. Sudah pasti menjelang musim perayaan ini, isu-isu berkenaan tentang punca-punca kemalangan keselamatan jalan raya, pemanduan, malah kualiti jalan dan juga situasi struktur jalan itu juga turut akan menjadi perdebatan, malah perbahasan. Jadi apa mungkin kita selitkan dan juga kita mencuplik sedikit berkenaan kempen keselamatan jalan raya ini? Ya, sebenarnya akan diadakan satu pelancaran kempen keselamatan jalan raya dan OPS bersepadu bersama Tahun Baru Cina pada tahun ini yang akan datang beberapa minggu lagi, dan ia akan memperlihatkan kerjasama antara dua kementerian, iaitu Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pengangkutan, dan agensi-agensi di bawah kedua-dua buah kementerian ini juga terlibat seperti JPJ, JKR, LLM dan sebagainya. Jadi flag off ataupun program ini lancarkan nanti pada 17 Januari, hari Selasa minggu depan. Dan kempen ini diadakan selama 11 hari lah. Bermula 18 hingga 27 Januari. Okey, sehingga 27 Januari minggu hadapan dan esok 17 Januari yang akan berlangsungnya, iaitu kempen Selasa, Datuk Seri. Selasa, ya. Okey. Datuk Seri, kita memberikan gambaran berkenaan tentang cabaran-cabaran dan juga isu-isu yang bermain dalam kes kemalangan jalan raya ini. Struktur jalan banyak dipertikaikan berkenaan sama ada di jalan persekutuan ataupun di jalan negeri, jalan berlubang, struktur yang tidak memberikan manfaat kepada pengguna-pengguna jalan raya sehingga kan menyebabkan situasi genting yang terarah kepada kemalangan jalan raya disebabkan oleh struktur binaan dan juga jalan. Jadi mungkin respon dan penyelesaian pihak Kementerian Kerja Raya dalam memang kemalangan di jalan raya ini memang berlaku. Untuk rekod diketahui semua, mengikut statistik PDRMN, polis, pada masa dari Januari ke hujung tahun, September 2022, tahun lepas, seramai 402,626 nahas jalan raya direkodkan. Dan 4,379 kematian. Itu memang terjadi. Dan tempoh yang sama untuk perbandingan tahun 2021, 255,532 nahas jalan raya. Dan hanya 3,324 kematian. Maknanya antara tahun 2022 dan 2021 meningkat. Itu merisaukan. Ya, angka tersebut memberi peningkatan 36%. 36%. Signifikan peningkatan dan juga peratusan tersebut. Dari segi perihal berkenaan kita mengawal selia dan juga memainkan peranan untuk bersama-sama dalam isu penyelenggaraan jalan dan juga memperbaiki jalan ini, apakah ada tindakan reaktif dan proaktif yang dilakukan oleh pihak kementerian supaya ia tidak lagi dimainkan ataupun tidak menjadi punca dan juga asbab utama kepada kemalangan jalan raya? Memang JKR, KKR dan agensi-agensi yang berkenaan, memang kita berperanan, kita sentiasa memantau dengan ada rekod-rekod seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Sudah jelaslah usaha-usaha daripada KKR dan JKR dalam kita memastikan keselamatan, kita boleh jaminkan kerana kita dapat buat perbaikan dan sebagainya untuk kita memastikan standard jalan kita baik, selamat. Jadi saya mengakuilah kita ada kekangan sebab keperluannya besar dari
dikata keuangan yang diperlukan untuk kita menjaminkan keselamatan, kita menjaminkan standard jalan kita ini terbaik. Tetapi kita kekurangan keuangan. Okey. Jadi dengan kekurangan keuangan tu kita buat sejauh mana, setakat mana kita boleh lah. Okey. Dengan sedaya upaya kita. Nampaknya bajet 2023 memerlukan tuntutan. Kita berharap bajet ini belum diluluskan, jadi kita berharap yang dipohon oleh kementerian ini diluluskan. InsyaAllah. Ya. Berkenaan juga tentang keluar masuk dari ibu kota dan juga menghala keluar dari ibu kota dan juga bandaraya. Perihal berkenaan membesarkan jalan ataupun melebarkan jalan itu untuk memberikan lebih ruang bagi banyak kenderaan keluar dan masuk dari ibu kota ataupun masuk ke dalam ibu kota. Cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang dipikirkan rasional dan sesuai oleh pihak Kementerian Datuk Seri? Ya, memang kalau boleh apa yang telah dirancangkan oleh kementerian kita boleh laksanakan. Tapi seperti mana telah saya sebutkan tadi, kita ada kekangan dalam keuangan dari satu masa ke semasa. Walaupun saya kata demikian, memang kerajaan sentiasa membantulah melihat bagaimana kita boleh membuat menjalankan program-program yang telah ditetapkan untuk kita membesarkan jalan dan sebagainya, supaya kesesakan jalan tu kita boleh atasi dan sebagainya. Jadi oleh kerana di negara kita ni terlalu banyaklah kereta, ya. Jadi memang kegunaan tekanan kepada kegunaan jalan ni memang tinggi sangat. Ya. Tapi Datuk Seri, kita menyentuh juga berkenaan gesaan untuk pembangunan lestari, dan ini juga memerlukan satu aspek aspirasi dan juga inspirasi pembinaan lestari. Jadi dalam hal pembinaan lestari ini banyak perkara perlu dipertimbangkan, impak dan juga kesannya kepada alam sekitar, impak dan juga kesannya kepada persekitaran dan juga kepada kawasan permukaan bumi. Jadi bagaimana memperihalkan dan juga menganalisis isu-isu berkenaan sesuatu projek yang akan dilakukan, impaknya, dan juga untuk kita menjadikan pembangunan lestari itu juga terkait dengan tenaga bersih, Datuk Seri. Itu memang kita sepatutnya menjurus kepada itulah konsep itu, kerana pembangunan ini kalau kita tak buat dengan yang terancang, yang akan nanti memberi kesan yang buruklah, kerana banjir kilat boleh berlaku, banjir boleh berlaku, tanah runtuh boleh berlaku. Jadi kalau kita buat dengan yang lebih lestari, perancangan kita dalam pembinaan, sudah tentulah kita dah cuba mengelakkan kejadian begitu rupa akan terjadi. Jadi sebab itu dalam kita nak merancangkan pembinaan jalan raya dan sebagainya, yang satu saya nak tekankan di sini adalah kerajaan kita seharusnya sekarang pun selalu nak membetikakan kegunaan public transport ataupun kenderaan awam yang kita boleh pakai seperti mana di negara maju. Kita tak terlalu bergantung kepada kenderaan kita terlalu banyak kereta, motor dan sebagainya. Dan tetapi mungkin kita belum sampai ke tahap itu. Kita perlu lebih berusaha untuk kita mengadakan sistem public transport kita ini lebih baik daripada yang sekarang. Tapi kerajaan sudah bermulalah. Sejak beberapa tahun kita dah beberapa MRT, LRT dan sebagainya. InsyaAllah. Dalam ongoing ataupun masih dalam proses pembinaan dan juga penambahbaikan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengumumkan berkenaan aspek penjimatan, bukan saja di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, tetapi juga dalam segala tata kelola dan juga pentadbiran kerajaan. Apakah pihak Kementerian Kerja Raya juga mengambil cakna akan isu-isu penjimatan dan juga isu-isu memanfaatkan segala sumber keuangan yang ada, Datuk Seri? Memang kita dibawa bersama ke semua kementerian telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kita mencari ruang dan peluang untuk buat penjimatan. Itu oleh kerana itu saya sekarang bersama pucuk pimpinan di kementerian dan juga saya meminta mereka di Jabatan JKR untuk mencari di manakah ruang dan peluang untuk kita bersama capai penjimatan. Jadi adalah kita boleh lihat di mana apabila kita ubah suaikan cara kita
membuat sesuatu ataupun melaksanakan sesuatu, mungkin di sana kita ada penjimatan. Jadi bukan kata kita kurang belanja, tapi mungkin cara nak melaksanakan ataupun nak membuat sesuatu, kita berlainan dari yang kita buat selama ini. Kita pertingkatkan produktiviti ataupun kita ubah sesuaikan supaya pencapaian kita boleh kita capai dengan tidak memerlukan terlalu banyak sumber kewangan. Okey, insya-Allah dari segi pengagihan projek dan juga dari segi pelaksanaan tata kelola itu, kita juga akan hubung kaitkan dengan bagaimana tata kelola diteruskan di peringkat Sabah dan juga Sarawak, bukan saja di peringkat persekutuan. Semuanya kembali nanti dalam naratif khas pada malam ini. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Ya, bersua kembali naratif khas pada malam ini. Fokus dan juga cabaran Kementerian Kejuraya masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kejuraya. Datuk Seri, bukan saja kita bercerita berkenaan tata kelola Kementerian Kejuraya di peringkat lembayung iaitu, tetapi akademi yang ditubuhkan iaitu Akademi Pembinaan iaitu di bawah CIDB untuk memberikan ruang latihan pendedahan kepada individu ataupun kelompok yang berminat dan juga ingin mendapatkan certification ataupun pengiktirafan dalam bidang pembinaan ini. Jadi bagaimana kita boleh perhalusi dan melihat lebih lanjut apakah fungsi dan juga tawaran-tawaran di sebalik Akademi Pembinaan tersebut? Ya, yang bagi saya yang saya sangat bangga dan juga kagum dengan apa yang tadi di industri pembinaan ini, kita kerajaan ataupun kementerian dan JKR ni telah membangunkan yang akademi ini. Adakan akademi dalam kita nak memberi peluang untuk
kepada mereka yang ingin datang untuk diberi khusus untuk lebih mahir dalam beberapa bidang pembinaan ni. Jadi akademi ini sangat membantu. Ya. Saya telah melawat beberapa akademi ini dan saya difahamkan kesemuanya akademi ini mengeluarkan tenaga kerja pembinaan orang tempatan kita rakyat Malaysia yang lebih-lebih golongan muda yang mencuba diri dalam bidang pembinaan. Jadi mereka dapat kemahiran ataupun training jadi dari akademi ini dan ini lebih apabila mereka bekerja di industri sudah tentulah mereka ini ada kemahiran yang lebih sesuai dengan tepat dengan kehendak industri. Jadi bagi saya ini adalah yang terbaik dan CIDB ini yang mengendalikan akademi ini adalah sangat bergiat dengan cukup committed dalam erti kata membantu dalam kita nak melahirkan golongan tenaga kerja yang mahir di bidang pembinaan industri pembinaan ini. Tidak hanya mampu melahirkan bidang tenaga kerja yang mahir, tetapi kita akan menyentuh berkenaan tentang quality inspection dan juga surveying on the quality itself. Bercerita juga bagaimana penarafan kualiti, pemeriksaan kualiti yang mana kalau kita lihat beberapa siri lawatan oleh Yang Berhormat Datuk Seri juga di beberapa lokasi. Apakah saya difahamkan mereka yang keluar daripada kursus-kursus yang dijalankan di akademi ini dia beberapa peringkat peringkat kemahiran mereka. Jadi saya difahamkan pengiktirafannya memang tinggi. Negara-negara maju berdekatan dengan kita juga menerima kemahiran yang bertaraf dikeluarkan oleh akademi kita. Jadi itu sebagai satu pengiktirafan. Datuk Seri, apa kata kita beralih kepada isu berkenaan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga berkenaan pemberian projek ataupun penghargaan projek kepada kita fokus pada negeri Sarawak yang mana di bawah RM50 juta yang akan diberikan sepenuhnya kepada kerajaan negeri Sarawak untuk dijalankan dan juga diuruskan sendiri. Jadi apa perihal dan juga perincian di sebalik pengumuman tersebut, Datuk Seri? Ya, saya ingin menjelaskan, saya harap ini boleh diterima sebagai yang jelas sejelas-jelasnya. Ini bukan memberi 50 juta kepada Sarawak. Itu saja. Yang sebenarnya ia adalah mana-mana projek ataupun kontrak bernilai 50 juta ke bawah, yang dikeluarkan oleh menggunakan dana persekutuan, dari kerajaan persekutuan. Sekarang untuk menguruskannya, kuasa itu diserah kepada pihak yang berkuasa di Sarawak. Pihak yang berkuasa di Sarawak maknanya agensi teknikal seperti JKR Sarawak. Sebab Sarawak ada JKR. Ataupun kalau berkaitan dengan projek bekalan air, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar di Sarawak dan sebagainya. Ada agensi-agensi teknikal yang lain yang berada di Sarawak. Sebelum ini, semua projek dibiayai oleh kawangan ataupun kerajaan persekutuan. Ini semua dikendalikan oleh JKR Malaysia. Jadi tuntutan Sarawak selama ini yang berkaitan dengan rundingan untuk memberi ruang dan peluang kuasa, sekadar kuasa ke Sarawak, ini adalah dituntut oleh kerajaan di Sarawak. Dan saya ingat Sabah sama juga, dan telah dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi inilah yang diumumkan. Jadi projek yang dibayar oleh kawangan persekutuan bukan terhad kepada 50 juta saja. Dia projek itu mungkin sampai berbilion. Pelbagai projek. Jadi pelbagai nilai projek. Ada yang beratus juta, memang adalah jalan dan sebagainya. Tetapi untuk permulaan, kerajaan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
memberi ruang dan peluang kepada Sarawak yang dituntut oleh Sarawak, kuasa-kuasa tertentu. Jadi ini adalah sebahagian daripada banyak yang dituntut oleh kerajaan Sarawak selama ini dalam erti kata yang dikatakan dalam perundingan MA ataupun Malaysian Agreement 1963 ataupun MA Perjanjian Malaysia 63. Ya. Secara tidak langsung ia juga akan memberikan manfaat khususnya untuk kepada kontraktor daripada negeri Sarawak, khususnya untuk mendapatkan lebih ruang dalam pelaksanaan projek itu. Betul, kontraktor dan juga technical support yang itu engineer dan sebagainya, jurutera yang berada di Sarawak, konsultan dan sebagainya. Sebab kuasa diberi kepada pihak Sarawak yang untuk menentukan yang nilai 50 juta ke bawah. Ya. Datuk Seri, projek Pen Borneo yang masih lagi kita menunggu untuk penyelesaian secara total sehingga 100%. Perihal penyelenggaraan, pemantauan dan juga pemerhatian progres serta prosesnya itu, bagaimana kemaskininya sehingga setakat ini untuk projek Lebuh Raya Pen Borneo? Setakat ini di Sabah ada 706 kilometer di bahagian yang dibagi kepada 35 pakej dari Sidumin ke Tawau. Jadi itu dalam fasa 1, 15 pakej sedang dilaksanakan. Jangkaan siap keseluruhan pada Januari 1925. Ini fasa 1. Dan satu pakej menunggu proses perolehan selesailah. Dan fasa 1B nanti, ini di Sabah. Saya cerita di Sabah dulu. Sebab di Sarawak saya nak cerita. Pelaksanaan 19 pakej telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 4 Mac 2022 dan ada menunggu wujud butiran selepas pembahasan bajet yang akan datang ini pada bulan depan. Jadi untuk mula proses penilaian teknikal dan perolehan di Sarawak pula, Lebuh Raya Pen Borneo ini ada 786 kilometer dibahagikan kepada 11 pakej dari Teluk Melanau. Sampailah ke Bandar Miri. Satu pakej telah siap dan 10 pakej masih dilaksanakan. Dan jangkaan siap keseluruhannya pada September 2023. Ini dia berfasa dan beberapa pakej. Okey. Akan ada petugas khas ataupun pasukan yang diwujudkan untuk memantau projek dan pelaksanaan tersebut, Datuk Seri? Ya, memang sudah ada. Yang oleh kerana projek ini projek besar lah. Dan dia kalau bersama di Sarawak dan di Sabah dia lebih 1,500 kilometer sepanjangnya. Datuk Seri, amat besar hasrat kita untuk melihat pembangunan infrastruktur di Sabah dan Sarawak sekurang-kurangnya boleh seiring dan juga setara dengan apa yang kita nikmati di Semenanjung. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia ingin menikmati kemudahan dan juga infrastruktur yang setara dan juga yang sama. Jadi, apakah mungkin jaminan daripada pihak kementerian memastikan bangunan di Sabah dan juga Sarawak dari segi infrastruktur juga tidak terkebelakang, Datuk Seri? Ya, sudah tentunya siapnya nanti projek Lebuh Raya Pen Borneo ini adalah satu boleh dikatakan catalyst lah. Catalyst kepada pembangunan yang lain, socio-economic activity dan sebagainya. Kita sedia maklumlah di mana-mana tempat kalau terpincil tak ada jalan, rangkaian jalan, jadi sudah tentulah tak apa banyak kita buat kat mana sana kan. Tapi kalau sudah ada jalan besar ini, sudah tentulah jalan simpang, jalan kecil ni ada untuk menghubungi kampung-kampung, rumah-rumah panjang dan tempat-tempat peladangan dan sebagainya. Dia sudah tentulah boleh memacu ekonomi Sarawak dan Sabah ke tahap yang lebih tinggi lagi. InsyaAllah mungkin perkara ini boleh diterjemahkan ataupun dimasukkan bersama-sama dalam rancangan Malaysia yang seterusnya untuk memastikan pembangunan infrastruktur itu setara dan juga bukan saja eksklusif dan juga inklusif di kawasan Semenanjung tetapi juga termasuk dan juga akan berimpak kepada di Sabah dan juga Sarawak. Datuk Seri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas.
Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viralkan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. The number of malicious and false statements spread by SMS or social media platforms have become too widespread. The public is advised to be careful and not fall for such ploys and sharing or forwarding such messages. Remember that spreading fake news is an offence under Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998. This carries a penalty of a fine not exceeding 50,000 ringgit or up to 1 year imprisonment or both upon conviction. Bersua kembali, naratif khas pada malam ini, fokus dan juga cabaran Kementerian Kejuraya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathan Linggi masih lagi bersama dengan kami untuk bercakap lebih lanjut berkenaan isu ini, suluhan kepada apa yang mungkin akan dilakukan, sedang dan bakal dilaksanakan oleh Kementerian Kejuraya. Datuk Seri, ya, kita melihat perubahan cuaca yang tidak menentu, perubahan monsun, malah situasi banjir juga menyebabkan runtuhan struktur seperti mana runtuhan Cerun dan juga jambatan-jambatan. Jadi ini mungkin menyebabkan kegagalan infrastruktur jalan raya dan juga menyebabkan perhubungan jalan raya itu juga terganggu. Malah ada juga yang melibatkan nyawa dan juga kerugian harta benda. Jadi untuk kita memitigasikan risiko dan juga memitigasikan kesan serta impaknya kepada nyawa dan juga harta benda, apa mungkin jaminan daripada pihak Kementerian, Datuk Seri? Ya, memang kita fokus. Kita tahu ada tiba masanya dalam setahun di masa musim tengkujuh, monsun dan sebagainya. KKR ini dah biasa, dah sedia. Dan kalau tidak pun memang kesiapsiagaan memang dah ada. Sebab itu di kementerian saya telah melawat ada sebuah yang kita panggil Big Band. Big Band tu ringkasannya iaitu untuk kita ada bilik gerakan supaya apabila musim tengkujuh atau musim biasa pun ada bencana kerana banjir dan sebagainya, di bilik gerakan inilah boleh dapat maklumat-maklumat yang terkini yang diperlukan untuk kerja-kerja boleh kita gerakkan dengan cepat. Jadi di kementerian ataupun di jabatan JKR ni, KKR ni dalam setahun-setahun kita memperuntukkan macam yang baru ini, kita memperuntukkan kira-kira 196 juta ringgit untuk membaki kerosakan
akibat bencana banjir yang berlaku pada hujung tahun lalu di Pantai Timur, dan tahun ini pun berlaku juga ya banjir dan terhujur. Jadi bagi menjalankan kerja-kerja membaik pulih kerosakan infrastruktur susulan kejadian banjir yang melanda beberapa negeri di semenanjung Malaysia telah memerlukan 232 juta ringgit Malaysia. Jadi kita boleh lihat perkara ini adalah perkara besar lah, kerana apabila ada banjir, ada kerosakan, kerajaan perlu membelanja besar. Ini baru di peringkat kami di KKR ataupun JKR. Di kementerian-kementerian lain, agensi-agensi yang lain juga berbelanja ya. Jadi banjir ini adalah dia setiap tahun lah. Kan ada lah, kerana cuaca kita memang begitu ya. Jadi KKR memang ada program-program untuk memastikan kesiapsiagaan kita di tahap yang tinggi. Ya. Apakah binaan untuk struktur-struktur baru nanti, mungkin bukan saja untuk tahun ini, tetapi tahun-tahun yang mendatang akan juga mengambil kira kesan dan juga impak perubahan alam sekitar dan juga perubahan iklim ini kepada struktur binaan tersebut, Datuk Seri? Ya, memang kita ada maklumat-maklumat. Okey, saya bagi maklumat sedikit, saya boleh kongsi. Sekarang pun kita kenal pasti dalam kajian ada lebih 1,000 tempat yang mudah runtuh, curut, mudah runtuh. Tapi kita oleh ada kekangan kewangan, kita tak boleh nak buat secara proaktif. Kita tahu mungkin kemungkinan besar akan berlaku di tempat sana. So, kita pantaulah. Jadi dengan apa yang sedia ada, yang kita mampu buat, apabila dia terjadi, kita bergegas dengan kewangan ataupun sumber yang ada, baru kita buat kerja-kerja pembaikan. Jadi kita dah di peringkat ini memang buat kajian, memang kita dah tahu di mana tempat yang mudah berlaku. Tapi memang kita pantaulah. Rakyat jangan risau kerana kita pantau dengan rapi dan kita walaupun kita tak boleh buat more proaktif, langkah-langkah yang lebih proaktif, preemptif, tapi kita pantau dengan rapi. Okey, dari semasa ke semasa, kesan pemantauan itu akan dilakukan dengan teliti dan lebih menyeluruh. Ia juga kita akan menyentuh sedikit berkenaan projek ataupun perolehan tender-tender kerajaan. Jadi apakah jaminannya supaya kita melihat bukan saja di pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tender-tender ini akan lebih bersifat adil, telus dan juga terbuka, tetapi di peringkat kementerian apakah adanya jaminan untuk kita melihat perolehan tender, pembagian tender dan juga projek-projek kerajaan ini akan juga melalui satu proses yang rigorous, satu proses yang ketat dan juga memastikan proses itu dinilai oleh pihak-pihak yang berkelayakan dan berkepentingan, Datuk Seri. Ya, dalam hal ini yang sudah penting, yang pasti adalah mana-mana kontrak yang ditawarkan, ya kita boleh award ataupun kita anugerahkan kepada kontraktor dengan sejauh mana boleh ialah value for money untuk kerajaan, untuk sesuatu kontrak itu. Ya. Apa kaedahnya? Kaedahnya memang sangat mudah dikatakan open tender. Tender terbuka. Yang bersaing, yang berlawan. Jadi prinsipnya bolehlah dikatakan supaya kita boleh mendapat yang value for money. Tapi selalunya juga apabila kita nak menerima tawaran yang murah, kita bermasalah. Mereka tak dapat menyiapkan projek itu dengan program masalah-masalah tertentu nanti. Jadi kalau kita terlalu terikat kepada prinsip itu, kerana pernah berlaku, bukan tak pernah berlaku, banyak berlaku. Projek jadi terbengkalai dan sebagainya kerana kontraktor itu ada masalah kewangan dan sebagainya. Jadi walaupun tender terbuka, memang kita akan berpandu kepada apa yang sudah dikira di peringkat quantity survey dalam jawatan kuasa kita, apa sebenarnya sepatutnya nilai kontrak itu sudah ditentukan di pihak JKR. Kita akan berpandu kepada apa kita buat estimate yang sepatutnya. Tender
ada yang tender selected ataupun tender terhad, di mana beberapa buah kontraktor sahaja yang layak, yang bersama bersaing yang layak. Jadi itu pun menggunakan prinsip persaingan juga. Dulu kita pernah dengar negotiated tender ataupun secara rundingan. Dalam kerajaan sekarang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan beberapa kali, katakan mungkin kaedah itu tidak dipakai lagi. Tapi saya ada fahamkan juga mungkin di mana kerja-kerja yang terlalu menggunakan yang kalau terlalu istimewa. Kalau kita menggunakan kaedah 2 tadi, dia mungkin tidak memastikan projek itu boleh siap dengan sempurna, mungkin. Tapi itu terpulang kepada Kementerian Kewangan lah meluluskan. Jadi begitulah caranya. Ya, di peringkat global, Datuk Seri, kenaikan harga bahan mentah juga turut menyebabkan kos untuk pembinaan, khususnya dalam industri pembinaan juga meningkat. Difahamkan sehingga 1% yang tinggi peningkatan itu. Jadi ini juga turut menimbulkan kerisauan dalam kalangan penggiat-penggiat industri pembinaan, malah kontraktor sendiri. Bukan saja untuk bercerita tentang perolehan kerajaan, tetapi juga untuk bercerita tentang pusingan modal dan juga untuk memastikan projek itu dapat disiapkan sepenuhnya. Jadi bagaimana pihak Kementerian Kerja Raya ambil carna tentang isu kenaikan kos bahan mentah ini untuk disesuaikan dengan kos projek-projek akan dibina dan juga pemberian tender pada kontrak. Memang itu adalah cabaran sekarang kepada kontraktor yang sudah memulakan kerja-kerja kontrak mereka dan sekarang belum siap. Ramai ataupun banyak syarikat telah ke depan mengatakan mereka tak boleh menyiapkan projek. Mereka merayu supaya diberi kelonggaran ataupun diberi bantuan ataupun variational prices, VOP yang disebut begitu. Jadi walaupun kaedah itu ada, tapi kerajaan taklah semestinya dapat memberi secara keseluruhan. Dia mesti case by case tengok, dinilaikan supaya kewangan kerajaan pun kita boleh jaminkan ia diguna dengan sebaik-baiknya mungkin. Jadi memang kontraktor-kontraktor sekarang bermasalah dengan kenaikan harga-harga bahan binaan yang naik mendadak dan juga semacam dia terus-menerus naik. Ya, apakah penilaian dari semasa ke semasa untuk nilai pemberian dan perolehan tender kerajaan akan dilakukan dari semasa ke semasa, Datuk Seri? Memang untuk kita adil kepada kontraktor-kontraktor ataupun bakal-bakal kontraktor supaya juga projek itu akan siap dengan sempurna. Tak ada makna kalau kerja ini diberi dan pertengahan jalan nanti kontraktor tak dapat menyiapkan projek itu. Sudah tentulah usaha ini sia-sia saja ataupun merugikan lagi kerajaan, kerana kalau nak menyelamatkan sesuatu projek itu mungkin memerlukan kewangan yang berlebihan lagi. Okey, Datuk Seri, apakah pasca pandemik ini progres untuk pembinaan infrastruktur dan juga projek-projek pembinaan khususnya yang dikelolakan oleh pihak kerajaan berada pada tahap yang memberangsangkan, Datuk Seri? Untuk projek-projek dan juga infrastruktur pasca pandemik COVID-19. Pasca pandemik memang kita kewangan kita yang menentukan ya. Pasca pandemik kita di fasa untuk merancangkan ekonomi. Sebab itu apa yang telah dirancang dan banyak yang telah diluluskan sekarang dilaksanakan ya. Projek-projek pembangunan. Ini penting kerana kita nak teruskan merancangkan ekonomi kita. Jadi walaupun begitu, ada juga projek-projek mungkin yang memerlukan belanja terlalu besar, mungkin dikemudiankan sikit kerana keperluan yang lain mendesak. Seperti mana yang berkaitan secara langsung dengan kos sara hidup, ya, harga barangan makanan. Essential dikatakan yang keperluan harian ni kita tumpukan juga untuk membantu supaya harga yang naik mendadak ini tidak memberi kesan yang terlalu buruk kepada rakyat kita. Jadi kerajaan sekarang dalam fasa di mana nak buat mempertimbangkan mana yang kita utamakan. Memang kita utamakan kepada rakyat, ya, dan beban rakyat ini kita utamakan. Yang mana lebih berat tetapi tidak bermakna ada yang akan diabaikan. Kedua-duanya akan bergerak seiring. Datuk Seri, kita akan kembali berjeda seketika dan kembali ini nanti dalam Naratif Khas.
Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu. Alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Baik, bersua kembali naratif khas, fokus dan juga cabaran Kementerian Kerja Raya pada tahun 2023 bersama Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nataleinggi. Datuk Seri, fokus juga kepada stakeholder ataupun pengguna jalan raya untuk kita membanding bezakan di peringkat jalan persekutuan, jalan negeri, jalan di bawah majlis daerah dan sebagainya. Siapakah yang perlu bertanggungjawab sekiranya ada aduan yang akan diajukan oleh pengguna-pengguna jalan raya, khususnya mungkin jalan yang rosak, berlubang dan juga struktur yang tidak memungkinkan untuk jalan itu selesa untuk dilalui, Datuk Seri? Ya, sebab betul lah kata tadi. Saya nak jelas di sini ya. Apabila dikatakan jalan ya ataupun kerosakan di sebatang jalan tu, kita seharusnya mengetahui ada beza dia. Ya, jalan tu apa siapa yang sebenarnya bertanggungjawab. Okay. Kita ada federal road, jalan persekutuan, iaitu highway ya, jalan lebuh raya ataupun jembatan yang diklasikan sebagai ini adalah projek biaya JKR Persekutuan. Okay. Memang kawasan dia di bawah JKR Malaysia. Dan ada jalan negeri. Okay. Ya. Ada lagi jalan di bawah kawasan dia PBT. Okay. Di BKL ke majlis daerah di mana-mana ke dan sebagainya. Ya. Ada juga jalan masa pembinaannya menggunakan keuangan ataupun peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okey. Ya, macam jalan dari menghubungi Kapek melalui Pekan Song, Kenawik di kawasan saya lah ke Sibu. Ia adalah dibina oleh masa itu Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Baik. Ya.
Dan sekarang mungkin dah diserah kepada kerajaan negeri lah untuk penyelenggaraannya. Jadi ini kita kena jelas. Okey. Satu contoh, yang berlaku insiden di Batangkali, ya, tanah runtuh. Ada jalan tu dia tak runtuh tapi hampir runtuh. Jalan itu bukan jalan kawal selia oleh JKR Malaysia. Okey. Ya. Jalan itu adalah jalan JKR Negeri Selangor. Ya. So yang lebih bertanggungjawab kepada jalan itu adalah Negeri Selangor punya JKR. Okey. Ya, tapi kita membantu dari segi teknikal dan sebagainya. Peruntukan mungkin dari segi Negeri Selangor punya JKR. Jadi sebarang aduan perlu kepada pihak yang kalau spesifik. Sebenarnya aduan bolehlah aju ke mana-mana. Kalau kepada JKR Malaysia pun kita berhubung rapat dengan JKR negeri. Itu tak ada masalah. Ya. Tapi rakyat semestinya tahulah yang mana sepatutnya buat kerja-kerja pembaik pulih dan sebagainya. Ada juga di kawasan Felda jalan kecil, walaupun kecil ke pedalaman, tetapi dibina dan jalan itu adalah jalan persekutuan. Jadi sebab itulah kita bertanggungjawab kepada jalan-jalan sebegitu. Jalan pihak kerajaan negeri. Jalan di Pekan, di bandar, PBT lah. Jadi bagi dana untuk penyelenggaraan di sesebuah negeri, memang sudah ada sistem yang dipanggil MARIS. MARIS ni di mana dalam sesebuah negeri itu, apabila sesebuah jalan itu siap, dia didaftar sebagai dalam MARIS itu, dia sudah dapat keuangan dari setahun ke setahun peruntukan diberi dari keuangan persekutuan kepada negeri-negeri yang ada MARIS ini. Semua adalah. Sarawak pun ada dan sebagainya. Jadi MARIS itulah diguna untuk dibelanjakan untuk kita buat pembaikan di mana jalan-jalan negeri di negeri. Di kerja-kerja perbaikan yang dibuat menggunakan dana itu. Jadi bagi kami JKR Malaysia, kita memang tumbuh perhatian kepada projek-projek yang dikatakan projek persekutuan, jalan persekutuan, jambatan, lebuh raya, ataupun jalan kecil di kawasan Felda yang dibina oleh JKR Malaysia. Itu dia disebut sebagai jalan federal, jalan persekutuan. Jadi jelas had penyelenggaraan bagi setiap jenis jalan yang disebutkan oleh Datuk Seri. Secara ringkas Datuk Seri, kita berbalik kembali kepada kempen keselamatan jalan raya yang dikelolakan dan juga akan bermula pada 17 Januari, iaitu pada hari Selasa, yang mungkin esok yang akan dilaksanakan. InsyaAllah bermula sehingga satu tempoh, mungkin boleh digambarkan kembali dan juga diwar-warkan kembali Datuk Seri. Ia berkenaan dengan kempen keselamatan jalan raya musim perayaan ni yang terdekat di perayaan Tahun Baru Cina lah yang menjelang ni. Saya difahamkan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah trafik sebanyak 3.8 juta kenderaan sehari di sepanjang cuti perayaan Tahun Baru Cina tahun ini. Jadi justru LLM ini, Lembaga Lebuh Raya Malaysia ini telah berkoordinasi dan mengatur beberapa program dan inisiatif bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengguna lebuh raya, dan usaha-usaha antaranya bekerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia, JPJ, perancaran Ops Selamat yang akan diadakan pada 13 Januari 2023 hari ini, dan juga bekerjasama dengan pihak JPJ bagi pelancaran Ops Sadu yang akan diadakan seperti mana telah saya sebut tadi. Nah, itu 17 Januari hari Selasa. Dan juga untuk meningkatkan pengoperasian syarikat konsesi dengan menambah kaki tangan yang bertugas seperti anggota Peronda, petugas di Plaza Tol dan anggota rela. Rela banyak membantu dan menyediakan anggota emergency response team secukupnya. Dan juga ada
LLM akan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik dan menambah lorong bagi untuk mengelak kesesakan masa itu. Dan syarikat konsesi akan sediakan jentera seperti kembalik dan kren di beberapa lokasi terpilih untuk membantu sekiranya berlaku sebarang insiden kemalangan. InsyaAllah. Dan banyak lagi yang akan disediakan untuk membantu. Ya, Datuk Seri, kalau ada ruang dan kesempatan masih, insyaAllah kita akan bersua kembali. Apapun, selamat maju jaya dan juga selamat berjaya juga untuk tahun 2023 bagi untuk pihak kementerian dan juga pihak Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathaninggi dan juga pihak Kementerian Kejuraya kerana bersama dengan kami dalam naratif khas pada malam ini, fokus dan juga cabaran Kementerian Kejuraya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri, dan itu Assalamualaikum. Selamat malam. Sampai jumpa.